Alright guys, seperti yang sudah sedia kita maklum bahawa KWSP telah meluluskan pengeluaran akaun ke-1 ya daripada skim iSinar, di mana akan melibatkan lebih kurang 2 juta pencarum, dan permohonan ini hanya terbuka kepada semua ahli KWSP yang kehilangan pekerja, yang diberi cuti tanpa gaji atau tidak sumber pendapatan ya. Dan had pengeluaran iSinar ini juga adalah daripada minimum 4,000 hingga maksimum 60,000, bergantung kepada jumlah ahli backup, bergantung pada jumlah baki akaun anda lah. Jadi ini mungkin semua ramai yang sudah maklum ya. Tetapi guys, ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan sesetengah pencarum yang tidak layak tetapi terkesan ya. Kenapa hal ini boleh terjadi guys? Saksikan sampai habis guys. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Bertemu lagi dengan video Abang Ras ya. Kali ini kita akan berkongsi ya, sharing tentang pendapat bagi pencarum-pencarum KWSP berkenaan dengan pengeluaran iSinar ya. Oke guys, berbeza dengan iLestari yang membolehkan ahli mengeluarkan RA500 sebulan daripada akaun 2, iSinar membolehkan ahli mengeluarkan 10% daripada amount simpanan mereka dalam akaun 1 tertaruh kepada baki minimum RM100 ya. Dan ahli yang terjejas boleh memohon melalui sistem iSinar. Bayaran yang akan dibuat pada hujung bulan selepas permohonan dibuat, dan bayaran pertama iSinar akan dibuat pada bulan Januari 2021 selama tempoh 6 bulan dari tarikh pertama kredit ya. Tetapi ada pro ada kontra guys ya. Ini adalah gambar berkaitan dengan ringkasan permohonan syarat iSinar guys ya. Syarat-syaratnya semua adalah berumur 55 tahun dan ke bawah, ahli atau pencarum yang diberhentikan kerja atau ditangguhkan bayaran gaji, dan kedua tiga ahli aktif KWSP ya, mempunyai sekurang-kurangnya 1 bulan caruman mulai Mac 2019 hingga ke Februari 2020. Mesti ada sekurang-kurangnya 1 kali carumannya guys. Yang tiada caruman sebelum atau selepas itu, orang cakap tidak akan dilayan. Dan tiada caruman dalam tempoh 2 bulan semasa permohonan. Bermaksud apabila dalam masa 2 bulan ni jika kita ada pemotongan KWSP, kita tidak layak, walaupun mungkin kita hanya dapat separuh gaji kah, kita juga tetap tidak layak. Jadi ini yang menjadi isu sekarang ya guys, bagi mereka yang benar-benar, orang cakap benar-benar tersepit untuk berbelanja, menanggung hutang, termasuk macam rakan-rakan Abang Ras sendirilah di sekeliling, seperti pemandu pelancong semua kan, pemandu bas, mereka semua ni guys tidak bergerak guys, tapi mereka ada gaji, iaitu separuh gaji, dan masih dipotong KWSP. Jadi bermakna mereka tidak layak guys ya, walaupun mereka ni tersepit. Orang cakap kalau gaji itu 1,5 mungkin hanya dibayar dalam 6,700, tapi masih dipotong APF guys. Jadi maksud dia walaupun mereka tersepit, mereka tidak layak untuk akaun 1 ni ya, pengeluaran akaun 1 ni. Dan mereka juga menanggung hutang-hutang seperti hutang-hutang kereta semua, sebab moratorium ni tidak diteruskan. Mereka juga menanggung hutang rumah, belanja-belanja rumah ya guys. Memang tersepit guys. Abang Ras nampak sendirilah macam mana dong perlukan duit ni. Jadi macam mana kecewanya mereka guys. Hingga kan guys, syukur juga lah ada juga mantan-mantan pemimpin kita dulu yang sanggup, orang cakap, mengambil risiko menyuarakan hal ini kepada kerajaan sekarang guys. Salah seorang daripada mereka guys adalah mantan Perdana Menteri kita sendiri, iaitu Datuk Seri Najib, yang di mana beliau lantang menyuarakan pendapat beliau sebelum iLestari lagi untuk pengeluaran akaun WSP ini, sehinggalah kepada akaun iSinar ini guys ya. Malah beliau juga memberikan kira-kira yang perlu, orang cakap, untuk kerajaan menyempurnakan pengeluaran ini guys ya. Dan ramai juga yang tidak berpuas hati guys dengan benda-benda seperti ini guys, sebab
memang mereka memerlukan benda-benda duit ni, tetapi sekarang ni orang cakap dengan kelayakan yang macam ni, ramai yang tidak layak. Walaupun sebenarnya mereka benar-benar terhimpit, guys. Ini adalah sedikit daripada kelihatan komen-komen pencarum-pencarum yang terkilan dan tidak berpuas hati serta mengharapkan agar kerajaan melonggarkan lagi lah orang cakap permohonan ni ya. Sebab memang ramai yang betul-betul memerlukan permohonan ini. Bukan yang setakat tidak kerja saja ataupun yang tidak hilang pendapatan, tetapi ada juga yang masih menerima pendapatan seperti separuh gaji, setengah bulan gaji kan. Malahan guys, Datuk Seri Najib sendiri ada membuat hantaran di Facebook beliau berkenaan dengan hal ini guys ya, tentang bagaimana kesusahan rakyat ni. Jadi beliau pun mengambil berat jugalah. Jadi kita lupakanlah dulu hal-hal politik ni, kita fokus kepada hal-hal berkaitan dengan KWSP ni ya. Antara hantaran ataupun posting beliau dalam Facebook baru-baru ini, beliau berterima kasih kepada KWSP kerana mewujudkan skrim iSinar untuk membenarkan pencarum mengeluarkan duit dari akaun satu. Namun, syarat kelayakan untuk skim ini hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau sudah tidak ada sumber pendapatan guys. Sebab itu KWSP menganggarkan hanya 2 juta ahli sahaja akan menerima manfaat daripada skim iSinar dengan jumlah pengeluaran sebanyak 14 bilion. Berbeza dengan keperluan rakyat guys yang layak KWSP, iaitu dengan anggarannya sebanyak 4.7 juta ahli akan mengeluarkan jumlah sehingga maksimum 47 bilion guys. Namun kalau diikutkan, tidak semua ahli akan mengeluarkan RM10,000 guys. Mungkin ada yang keluarkan RM5,000 guys, ada yang RM4,000. Jadi adalah satu kesilapan jika dianggarkan pengelaran hanyalah RM10,000 rata-rata kan. Itu adalah satu posting beliau. Ujar beliau lagi, KWSP perlu faham bahawa kita tidak boleh sasar kepada mereka yang hilang kerja sahaja, tetapi golongan yang besar ialah mereka yang pendapatan bulanan mereka kurang akibat gaji dipotong, allowance dipotong, service point dipotong dan OT pun kurang guys. Ini betul guys. Dan ramai yang tak boleh hidup bergantung kepada gaji basic sahaja guys. Dengan ini ujar beliau meminta KWSP memperluaskan skim iSinar kepada golongan yang pendapatannya ialah turun mendadak akibat COVID dengan membuka skim iSinar kepada sesiapa sahaja yang mengaku pendapatan bulanan mereka turun 20% akibat COVID. Pendapatan bulanan mereka turun tetapi komitmen dan tanggungan bulanan mereka tetap tinggi guys ya. Ini memang betul guys. Anda sendiri pun mungkin ada di antara Anda sendiri yang mengalaminya guys ya. Jadi guys, kesimpulannya golongan-golongan ini juga perlu diambil kira. Jangan sampai tercicir. Dan KWSP sepatutnya tidak boleh terlalu bersyarat sebab kita tidak mahu skim iSinar ini menjadi skim iDai bagi golongan yang tidak layak. Hanya sebab mereka tidak hilang kerja walaupun sudah amat terdesak serta pendapatan mereka turun akibat COVID ya. Memang betul guys. Biarkan lebih banyak dana mengalir dalam kiraan wang ekonomi tempatan sebab biaya tahun 2021 hanya 2.5% lebih tinggi berbanding tahun 2019 yang tiada krisis COVID. Jangan sampai ramai yang sengaja berhenti kerja atau sengaja dibuang kerja sebab mereka mahu layak untuk memohon skim Sinar. Bagi mereka yang tidak KWSP, kita masih boleh memohon kerajaan untuk memberi lanjutan moratorium pinjaman secara automatik dan secara pukal ya. Ada bernas pendapatan ini guys. Kita pun berharap agar KWSP mendengar atau ada membaca posting ni ya. Sebab memang betul ramai yang terkesan guys. Dan mereka-mereka yang terkesan ini masih bekerja. Dan masih ada potongan APF bulanan walaupun pendapatan mereka hanyalah separuh gaji. Dan mereka masih menanggung hutang-hutang seperti hutang rumah, hutang kereta semua. Memang terkesan dan tertekan guys. Jadi mereka pun mengharapkan dengan bantuan inilah daripada iSinar ni. Jangan sampai iSinar jadi iDai. Itu memang betul ya. Kita tidak boleh sangkal. Sebab anda sendiri mungkin merasa bagaimana orang cakap tekanan dia apabila tidak diluluskannya. Sedangkan anda betul-betul memerlukan bantuan ini guys. Jadi guys, kita harapkan agar pihak KWSP boleh menerimalah cadangan ini dan melonggarkan kembali syarat-syarat ni agar mereka-mereka yang memerlukan
layak guys ya, dan boleh membayar hutang mereka, menyediakan makan minum untuk keluarga mereka, membayar hutang-hutang kereta. Sebab ramai yang berjual kereta sekarang guys, 3-4 bulan tidak dapat bayar. Ramai yang tertunggak rumah, ada yang mau dihalau oleh tuan-tuan rumah. Jadi semua ni kena ambil kira lah guys. Ya, kalau di sekeliling kita, kita akan tahu betapa ramai yang sebenarnya telah tunggang langgang ya, disebabkan daripada bulan 2 lagi guys. Dalam bulan 5 ada kelonggaran sedikit, lepas tu kita PKP balik. Jadi memang ramai yang duduk di rumah, tiada kerja, dan ada yang masih ada potongannya sebab gaji rendah, tetapi ada program kita boleh switch. Jadi mereka ini tidak layak juga guys ya. Jadi kita harap-haraplah selepas ni orang cakap adalah sedikit perubahan lagi untuk mereka-mereka ni, termasuk anda, termasuk Abang Ras kepada yang ibu-ibu tunggal keluarga-keluarga tunggal kan, kepada orang-orang tua semua. Habis ramai yang tidak dapat mencari rezeki ya time ni. Ada yang berniaga pun orang cakap berniaga untuk cukup untuk belanja dapur ya semua. Jadi memang ramai yang memerlukan bantuan seperti ini ya guys. Haraplah lepas ni KWSP longgarkan lagi dalam 2-3 hari ni. Jadi kita boleh lah orang cakap meringankan sikit beban-beban. Kalau bukan kita pun orang cakap yang rakan-rakan di sekeliling kita, rakyat-rakyat di sekeliling kita ni. Haraplah. Alright guys. Ini sekat pendapat saya dan pendapat Abang Ras dan sharing Abang Ras tentang posting Najib Razak serta berkenaan dengan skim iSinar ni ya guys. Tapi memang realiti anda sendiri tahu guys, memang ramai yang tidak puas hati, ramai yang komen, memang ramai yang menyuarakan pendapat mereka masing-masing ya, sebab dikatakan tidak berapa adil ya berbanding dengan negara-negara seperti Australia, seperti India gitu yang telah meluluskan pengeluaran mereka tanpa sebarang syarat. Oke guys, jumpalah kita di posting yang lain, ataupun jika ada posting yang terbaru saya akan posting nanti berkaitan dengan iSinar nih guys. Alright. Satu lagi guys, bagi sesiapa yang layak guys, pendahuluan tu akan dipotong semula guys, tapi bukan melalui bayar bulanan, tetapi pemotongan KWSP seterusnya akan dimasukkan terus ke akaun 1 ya, ke akaun 1 sehinggalah pembayaran habis, dan barulah dikembalikan kepada seperti biasa kepada 70% akaun 1 dan 30% akaun 2. Ini contoh guys ya. Jadi bukan dipotong melalui bank, dia akan potongkan melalui caruman. Maksud dia tiada akaun 2 selagi uang pendahuluan itu belum habis dibayar, hanya dimasukkan semua ke dalam akaun 1 hingga pembayaran habis dibuat. Alright guys, santai-santai, tenang-tenang di posisi guys.